Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa yusannu an yaqifa al-imam khalfal maqami 'inda al-Ka'bah, dan disunat agar imam itu berdiri di belakang makam Ibrahim ketika solat depan Ka'bah. Makam Ibrahim tu dulu dia dekat dengan Ka'bah, dekat dengan dinding Ka'bah tu. Jadi tak ada masalah imam berdiri di belakang makam Ibrahim dulu. Sekarang dah diganjakkan jauh sikit daripada Ka'bah tu agar memudahkan orang tawaf kan. Jadi imam tetap juga sunat belakang, berdiri di belakang makam Ibrahim itu. Makam Ibrahim itu satu batu yang ada kesan tapak kaki Nabi Ibrahim dekat situ ketika Nabi Ibrahim bina Ka'bah kan. Jadi Allah Ta'ala jadikan tapak kaki Nabi Ibrahim itu terbenam dalam sebiji batu dan kekal sampai hari ini. Ada lagi kesan tapak kaki Nabi Ibrahim. Kesan tapak kaki itu maksudnya tempat berdiri Nabi Ibrahim kan. Dan sekarang ni telah diletak dalam satu tangkar emas dan ditutup dengan kaca itu kan, berdepan dengan pintu Kaabah kan. Ada satu bangunan kecil itu, binaan kecil yang ada salut emas, itulah dia makam Ibrahim. Sunat imam berdiri kat situ. Sekarang tak ada lah imam berdiri kat situ kan. Jadi tak dapatlah sunat. Wa yastadira al-ma'mum haulaha, dan hendaklah makmum itu berdiri mengelilingi haulaha, ni Kaabah, mengelilingi Kaabah. Wala yadurru kaunuhum aqrabu ilaiha fi ghairi jihatil imam minhu ilaiha fi jihatihi, dan tidak batal solat makmum itu kalau makmum itu berdiri lebih dekat dengan Kaabah. Syaratnya fi ghairi jihatil imam, makmum itu hendaklah menghadap, bukan arah imam itu menghadap Kaabah yang ketika dia solat, ketika menghadap dalam solat dia. Jadi imam dia menghadap, bila dia duduk belakang makam Ibrahim, dia menghadap ke utara kan. Orang berdiri di rukun sebelah Hijr Ismail tu dia menghadap ke barat. Orang yang di belakang sebelah sana tu menghadap ke selatan. Orang yang solat menghadap antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad tu menghadap ke timur. Jadi yang menghadap ke barat, ke selatan, ke timur, semuanya mereka boleh solat dekat dengan Kaabah, hatta sentuh Kaabah pun boleh kan. Yang tak bolehnya kalau orang tawaf sentuh Kaabah, batal tawaf dia. Tapi kalau solat sentuh Kaabah boleh saja, dengan syarat makmum tu hendaklah menghadap Kaabah itu tidak pada arah imam menghadap. Imam menghadap mana? Utara kan. Jadi semua makmum yang menghadap ke utara tu tak boleh berdiri di hadapan imam ataupun lebih dekat dengan Kaabah berbanding dengan imam. Dia kena wajib di belakang imam, kalau tidak batal solat makmum tu kan. Okey, kama la waqafa fil ka'bati wa ikhtalafa jihatan, samalah hukumnya kalau imam dan makmum itu, kedua mereka itu berdiri solat dalam Kaabah dalam keadaan berbeza arah kan. Solat dalam Kaabah dia kiblat dia 360 darjah. Dia nak pusing mana pun boleh ya. Jadi kalau berjemaah dalam Kaabah pun boleh, imam arah ke lain, makmum arah ke lain. Imam timur, makmum selatan, boleh je, sah. Tapi kalau imam tu mengarah ke selatan, maka makmum pun kena arah selatan. Makmum kalau mengarah ke selatan juga, dia wajib belakang imam kan. Kalau makmum menghadap ke arah imam, sama arah dengan imam, contohnya imam ke utara, makmum ke utara, tapi makmum berdiri depan imam, batal solat makmum. Tapi kalau arah kiblatnya lain, makmum arah utara, imam arah ke selatan. Imam arah selatan, makmum arah utara. Jadi makmum duduk depan imam, bertemu muka kan, bertemu muka. Arah berbeza. Itu sah solat dia. Sah solat jemaah tu. Makmum dan imam kedua-duanya sah. Sebab ikhtalafa, berbeza arah. Al-jihah.
Walau waqafa al-imam fiha, kalau imam berdiri dalam Kaabah, wal makmum kharijuha jaza. Makmum berada di luar Kaabah pun harus. Walahu at-tawajjuhu ila jihatin sya'a, dan bagi imam boleh menghadap mana-mana jelah. Sukati dia 360 darjah. Walau waqafa, kalau imam dan makmum itu berdiri bil aksi, bertentangan dalam Kaabah ni, berdiri bertentangan, jaza aidan, harus juga. Jadi sama ada makmum tu berdiri dekat belakang imam, tapi makmum tu berdiri dia berlawan dengan imam kan. Imam ke depan, dia ke belakang kan. Dia berdiri kat belakang tapi dia berdiri terbalik kan. Sah solat dia. Kan. Kalau makmum dekat depan imam tapi lawan arah kiblat mereka berbeza pun sah juga. Lakinna la yatajjahu al-ma'mum ila jihati allati tawajjaha ilaiha imam. Syaratnya hendaklah makmum itu tidak mengarah sama arah kiblatnya dengan imam kalau dia berada di hadapan imam. Li taqaddumihi, kerana kalau arahnya sama dengan imam, dia berdiri depan imam, dia dianggap taqaddumihi, berdiri di depan imam. Berdiri depan imam sebab arah kiblatnya sama kan, arah solatnya sama. Kalau tak sama tak apa. Kalau arah sama tak boleh. Li taqaddumihi hina idzin, ketika itu dianggap dia duduk berdiri depan imam. Alaihi, ke atas imam. Habis. Wa yusannu ay yaqifa dzakaru walau sabiyan an yaminil imam. Ini kalau makmum satu orang, imam satu orang. Disunat agar makmum lelaki sekalipun dia kanak-kanak lelaki, berdiri sebelah kanan imam. Wa ayata'akhkhara anhu qalilan, hendaklah dia ke belakang sikit saja, sekira-kira setengah tapak kaki. Setengah tapak kaki dia. Tak ada sampai satu tapak kaki ya. Satu tapak kaki tu maksimum. Di belakang imam. Tapi yang afdalnya setengah tapak kaki. Kalau belakang sangat sampai terpisah kaki dia tu, kaki makmum dan kaki imam tu terpisah kan. Jadi makmum tu dikira solat seorang-seorang. Solat seorang-seorang. Terpisah. Hendak lagi kalau sedepa jarak tu. Orang sekarang ni pakai sejadah kan. Imam satu sejadah, makmum satu sejadah. Dah terpisah jauhnya. Itu dikira putus safnya tu kan. Walaupun solat berdua dikira kena duduk dalam saf juga. Duduk dalam saf. Kalau mazhab Hambali, afdalnya satu baris imam dengan makmum, supaya untuk menjaga saf antara imam dengan makmum. Kena duduk dalam saf juga. Mazhab Syafi'i, kena makmum tu ke belakang sikit lil itba', kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Wa isti'malan lil adab, kerana menjaga adab. Makmum kena jagalah adab, sebagai makmum ke belakang sikit, tapi setengah tapak kaki lah, jangan masa depan itu dah terpisah dari saf, makruh kan. Fa in ja'a dzakarun akhar, datang jemaah kedua, orang yang kedua datang. Ahrama an yasarihi, dia berdiri sebelah kiri imam, takbiratul ihram di sana. Selepas dia takbiratul ihram, summa yataqaddamul imam ke depan. Tunggulah orang yang kedua berdiri sebelah kiri tu takbiratul ihram dulu, barulah imam tu mara ke hadapan. Janganlah dia belum takbiratul ihram, imam dah ke depan dulu. Belum masuk solat lagi orang tu. Kan? Au yata'akhkharani fi qiyamin, ataupun dia kedua-dua mereka itu mengundur ke belakang, berdiri di belakang imam. Bukannya dia berdiri belakang seorang-seorang dulu, lepas tu ditarik orang dekat depan. Artinya dia telah sembahyang seorang-seorang di belakang tu. Jadi hukumnya mazhab Syafi'i makruh, mazhab Hambali kata batal, tak sah solat seorang-seorang kan. Jadi dia kena takbiratul ihram di sebelah kiri imam. Apa tak kat belakang terus sebab nak duduk dalam saf. Masa dia mula solat tu, solat takbir dalam saf. Sebab tu dia kena berdiri sebelah kiri imam. Kalau dia takbir dekat belakang sana tu, seorang-seorang, dia kira solat di luar saf. Di luar saf hukumnya makruh. Lebih baik dia solat sebelah makmum yang berdiri seorang-seorang di sebelah kanan imam kan.
lebih baik dia takbiratul ihram dekat situ lagi berbanding dia takbiratul ihram di belakang sana jauh tu kan. Okey. Jadi kalau dia imam jemaah yang kedua tu berdiri di sebelah makmum yang pertama yang sebelah kanan imam, itu khilaful aula saja, dia tidak makruh. Jadi kalau makmum dia masuk sebelah kiri, dia takbir kemudian dia berundur, itu afdal, wahwa afdal, itu lebih afdal. Lebih afdal aja. Wa hadza idza amkana kullun min at-taqaddumi wa ta'khuri, ini kalau memungkinkan, membolehkan imam tu ke depan ataupun makmum tu mengundur ke belakang. Kalau tak mengizinkan, tempat sempit atau ada halangan dan sebagainya, maka wa illa fa'ala al-mumkin, buat apa yang boleh sahaja. Buat apa yang boleh ajalah. Kalau keadaan tak memungkinkan. Wa yastaffa zakarani khalfahu, habis. Ini kalau jemaah tu 2 orang. Hendaklah membuat saf 2 orang lelaki di belakang imam, kamra'atin fa aksar, sama macam saf perempuan 1 orang ikut imam. Katalah suami isteri tu kena di belakang imam, bukan sebelah kiri. Ataupun anak bapa ataupun adik-beradik lelaki perempuan, yang perempuan tu kena ikut imam dia, kalau dia seorang-seorang di belakang imam, bukannya kiri kanan. Begitu juga dengan 2 atau lebih perempuan kena belakang imam juga. Sama kedudukan macam 2 orang lelaki ikut imam, belakang imam. Wa ayyaqifa khalfahu rijalun li fadlihim, habis. Kemudian kedudukan saf, hendaklah saf yang di belakang imam tu ialah saf lelaki dewasa, rijal, lelaki dewasa, kerana Allah Ta'ala berikan kepada lelaki dewasa kelebihan kan, berbanding dengan saf kanak-kanak. Kanak-kanak tu dijaga oleh orang dewasa. Jadi kelebihan orang dewasa tu dibawa dalam solat, maka mereka kena didahulukan pada saf. Budak-budak duduk belakang. Selepas saf lelaki dewasa, fasibian, barulah saf kanak-kanak, belakang saf lelaki dewasa. Lakinna, akan tetapi, mahalluhu idza staw'aba rijal as-saf, itu kalau lelaki dewasa itu penuh saf sampai santak ke dinding masjid surau kan. Jadi kalau dah tak ada ruang kosong, maka yang kena duduk belakang kanak-kanak, bukannya orang dewasa. Kan. Sebab orang dewasa ni banyak tanggungjawab dia. Dia kena pikul segala-galanya. Jadi dia kena didahulukan duduk dalam saf yang pertama. Wa illa kamula bihim au ba'dihim. Tapi kalau ada kalau saf yang di depan tu tidak istawab, tidak penuh, maka kenalah dipenuhkan dengan budak-budak tadi tu. Budak-budak bolehlah pergi ke saf depan, au ba'dihim, ataupun sebahagian budak-budak naik ke depan kan, bagi memenuhkan saf depan. Okey. Fa khunasa, kemudian di belakang saf kanak-kanak lelaki ialah saf khunasa, pondan 2 jantina kan, dua-dua jantina hidup. Kalau satu je hidup, maka itulah kira jantina dia. Kalau yang hidup tu lelaki, dia kira lelaki walaupun perangai dia macam perempuan. Dia kira jantina kan. Yang hidup tu perempuan, maka dia kira perempuan walaupun dia macam lelaki kan. Ini masalah khunsa ni, kalau dua-dua hidup, maka dia tak tahu dia lelaki ke perempuan, dua-dua hidup kan. Maka saf dia di belakang kanak-kanak lelaki. Lihtimali dzukuratihim, kerana ada kemungkinan dia tu lelaki, sebab tu dia tak boleh campur dengan saf perempuan. Belakang pondan khunsa ni tadi barulah fanisaun, perempuan, saf perempuan. Wa dzalika lil isba', itu adalah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang macam campur kan. Dia kata sunnah campur. Padahal sunnah kena ususun saf tu. Lelaki dewasa, kanak-kanak, pondan, perempuan gitu kan. Bukannya campur sesuka hati. Orang dewasa pula kena solat belakang kanak-kanak pula. Terutama kalau kanak-kanak tu belum bersunat, hanya mazhab Imam Malik saja yang mengatakan tidak menajis. Yang lain semua kata kanak-kanak kalau belum bersunat tu,
memang dia membawa najis, kan, membawa najis. Sebab ada kesantik kencingnya yang masih tertinggal dalam kulup kemaluan dia tu, kan. Masa dia kencing, dia basuh hujung, ada lagi kesan yang tertinggal kat dalam tu. Sebab itulah mereka yang belum bersunat tu tak boleh campur dengan orang yang dah sunat, kerana mereka membawa najis. Habis. Kalau jemaah tu perempuan, imam perempuan, jemaah semua perempuan. Wa antaqifa imamatuhunna wastahunna, hendaklah berdiri imam orang perempuan itu di tengah orang perempuan. Jadi satu saf cuma di ke depan setengah tapak aja, setengah tapak kaki. Dia ke depan untuk membezakan dia dengan orang lain, supaya orang tahu imam dia mana satu lah. Bukannya dia ke depan duduk macam orang lelaki pula dia. Orang lelaki kalau jadi imam duduk ke depan sana tu. Jadi orang perempuan tidak. Walaupun dia ramai, tetap dia kena duduk dekat tengah saf. Bukannya duduk kat depan macam orang lelaki. Di tengah saf, ke depan hanya setengah kaki, setengah tapak aja. Okey, ingat. Falau ammahunna ghairu imra'atin qaddama alaihin. Kalaulah yang menjadi imam orang perempuan itu selain daripada orang perempuan juga, barulah duduk kat depan. Tak kira sama ada yang jadi imam tu orang lelaki ataupun kanak-kanak ataupun pondan. Dia kena berdiri kat depan. Kalau selain yang perempuan lah. Wa kalmar'ati arin, dan hukum sama hukum dengan orang perempuan tu ialah orang telanjang. Artinya kalau makmum tu telanjang, orang lelaki telanjang, jadi kalau dia satu orang ikut imam, maka dia kena berdiri di belakang imam, sebab dia telanjang. Kalau dia sesama orang telanjang, dia kena berdiri satu baris dengan imam. Kalau sesama telanjang, ada ke orang telanjang sekarang? Ada. Baru ni orang Israel tawan orang Palestin 100 orang, dia telanjang kan semua, kan. Dia telanjang semua tawanan dia. Jadi masa waktu dia kena solat lah. Solat dia macam mana? Macam orang perempuan lah, kan. Bila berjemaah, imam kena duduk dalam saf. Kalau nak ke depan pun setengah tapak kaki sahaja. Gitu yang sunatnya. Kalau tak nak yang sunat tu, buatlah macam mana pun, janji sah saja. Kita nak yang sempurna solat. Dan sejak dulu lagi lah, kalau orang kafir tawan orang Islam, memang dia telanjangkan tawanan dia tu. Uratun basra'un fi wudu', ataupun kalau orang tu telanjang dan tak buta, kan. Basra' dia tak buta. Jadi bila dia berwuduk, kena macam perempuan juga, kan. Kena membelakang-belakang. Dia tak boleh berwuduk menghadap orang, kan. Dia kena membelakang-belakang. Macam orang perempuan sekarang mungkin mudah, sebab orang perempuan dia ada bilik wuduk khas, kan, bilik air khas. Kalau dulu dia tengah-tengah orang ramai tu, orang perempuan wuduk macam mana? Dia kena membelakang orang lain, supaya untuk menjaga aurat tu agar tidak dilihat oleh orang lain. Jadi orang telanjang macam itulah, sama keadaan dia kena jaga-jaga macam perempuan jaga. Walaupun dia belakang orang lain, dia ada telanjang, nampaklah bentuk dia, tak apalah, jangan nampak kemaluan, cukup lah, kan. Wa kuriha li ma'mumin infiradu an saffin min jinsihi, dan makruh bagi makmum terpisah daripada saf yang sama jenis dengannya. Ada seorang lelaki, jemaah lelaki, ada seorang lelaki duduk belakang seorang, makruh. Ataupun dia terpisah satu depa daripada saf orang lain, kan, makruh. Terpisah jauh, kan, daripada saf orang lain, makruh. Bal yadkhulul safa in wajada si'atan, malah hendaklah dia masuk ke dalam saf jika terdapat ruang kosong lagi, dia kena masuk. Walahu ay yakhriqa as-safa alladhi yalihi fima fawqahu ilaiha litaqsirihim bitarkihi, dan hendaklah orang yang berada dalam saf itu menutup saf yang di sebelah dia tu, ataupun yang seterusnya ke si'ah, ruang kosong, menutup yang di sebelah itu, ruang kosong di sebelahnya itu,
bukan. Walahu ay yakhriqa as-saf, hendaklah dia menarik bagi menutup saf kan. Menarik orang di sebelah ruang kosong itu bagi menutup saf. Artinya orang yang berada di tengah saf tu, yang menghala ke tengah saf tu, kalau sebelah dia tu ada ruang kosong, kemudian orang sebelah sana tu dia tak buat apa-apa pun, tak nak dia tutup ruang kosong tu kan, maka hendaklah dia yakhriqa, dia tarik orang yang buat bodoh tadi tu supaya menutup ruang kosong tadi tu. Dah ada ruang kosong dia buat bodoh kan, tarik orang tu ke tengah lah, ke tengah saf lah kan, kiri kanan. Siapa yang berada di sebelah kiri saf, dia kalau kosong dia tu sebelah kiri, tariklah orang tu supaya tutup, menghala ke kanan kan, menghala ke kanan, sebab tengahnya ialah ke kanan mereka, maka tariklah ke kanan kan. Mengapa kena tarik? Litaksirihim, kerana mereka cuai, lalai kan, daripada dengan cara membiarkan ruang kosong itu begitu sahaja. Makruh hukumnya, sebab tu kena tarik. Kita nak solat yang sempurna, kalau dibiarkan maka makruh. Solat dicampur dengan perkara makruh, maka romponglah solat tu jadi cacat kan. Semua akan kena, satu jemaah tu akan kena kan, kecacatan yang berlaku dalam jemaah tadi. Sebab itulah kena paksa dia, tarik dia. Wala yataqayyad kharqa sufuf bisaffaini kama za'amahu ba'duhum, dan tak bolehlah kita nak samakan dengan hukum tarik orang tutup saf ini dengan masalah kalau orang tu berada di dua saf di belakang kan, kama za'amuhu ba'duhum. Sebahagian orang kata kalau semua orang buat bodoh saja, biarkan saf itu terlompong, berlubang kosong macam tu saja, maka orang yang dua saf di belakang sana tu dia tak boleh nak melangkau, nak ke depan, kata sebahagian orang. Tapi kata muallif, yang tu tak bolehlah kita nak kaitkan makruh usaha untuk menutup ruang kosong tadi tu dengan masalah dua saf ni tadi ke belakang tu, tak boleh lah. Tak boleh kita nak kaitkan hukum makruh melangkau saf. Dah orang kiri kanan tak nak tutup saf, orang saf di belakang tu pun tak nak mara ke hadapan bagi tutup saf. Orang saf kedua belakang sana, saf yang kedua di belakang sana tu tengok, mengapa tak tutup, dia boleh melangkah, melangkau saf di depan dia untuk pergi tutup saf di depan yang terlompong di sana. Wa innama yataqayyadu bihi takhatti riqaba al-ati fil jumu'ah, dan hanya saja yang dikaitkan dengan makruh langkau saf ni ialah dalam masalah takhatti riqab al-ati. Takhatti riqab, kalau melangkah bahu orang bagi orang yang masuk kemudian untuk solat Jumaat kan. Artinya orang masuk ke masjid, orang suka penuhkan saf belakang, saf depan tu ada je kosong kan. Jadi orang yang masuk kemudian ni dia makruh melangkah-langkah bahu untuk pergi menutup ruang-ruang kosong, duduk di depan sana tu menunggu solat Jumaat. Itu yang makruhnya. Itu dalam kes melangkau-langkau saf tu tadi tu, itu pada masalah takhatti riqab an-nas, melangkah-langkah bahu orang ketika solat Jumaat. Bukan solat, menunggu Jumaat kan. Belum solat lagi, dia menunggu solat Jumaat. Langkah-langkah tu yang makruh. Tapi dalam solat menutup saf yang kosong, itu
tidak boleh dikaitkan dengan hukum makruh begitu. Maksudnya kesimpulannya di situ, kalau soft itu biar begitu saja dalam keadaan lompong, dalam keadaan renggang, orang kiri kanan dia buat bodoh saja, orang soft belakang pun buat bodoh saja, maka orang soft yang kedua belakang sana tu kena melangkah ke depan, langgar soft di depan dia, bukan langgar, mencelah kan, minta laluan untuk menutup soft yang terlompong tadi tu. Gitulah besarnya tuntutan untuk menutup renggang pada soft dalam solat berjamaah. Fa illam yajid syi'atan ahrama thumma ba'da ihramihi jarra ilaihi syakhsan min as-safi liyastaffa ma'ahu. Ini masalah baru. Jika dia datang lewat, orang dah penuh saf kan, tak ada ruang kosong, fa illam yajid syi'atan jika tidak terdapat ruang kosong, maka dia takbir dulu seorang-seorang dekat belakang, saf belakang. Takbir dulu. Summa ba'da ihramihi, selepas takbir dia tarik orang dekat depan, satu orang, untuk buat saf bersama dengannya, liyastafa ma'ahu kan. Kena dia takbir dulu lah. Dia tak boleh tarik orang kat depan baru takbir. Kalau dia belum takbir, dia tarik orang, dia dikira mengganggu orang solat, hukumnya haram. Dia kena takbir, dikira telah masuk dalam solat. Habis dia seorang-seorang tu, itu lid darurah lah, terpaksalah dia solat seorang-seorang kat belakang. Wa yusannu lil majrur musa'adatuhu, dan sunat bagi orang kena tarik tu membantu orang yang di belakangnya tu agar dapat solat dalam saf juga. Hukumnya sunat sebab Allah Ta'ala yang suruh, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong bantulah kamu untuk kebaikan dan ketakwaan. Dan orang yang datang kemudian tu tarik ke belakang tu sebab dia ada tanda takwa tu, dia takut nak solat seorang-seorang sebab makruh kan. Jadi minta tolong. Dan sunat orang di depan yang kena tarik tu tolong, maka pahalanya tu bukan dia berkurang pahalanya, kerana mula-mula dia saf belakang imam kan, saf pertama belakang imam lagi tu kan, nak ke belakang, alamak rugi tak rugi. Yang suruh tu Allah Ta'ala, yang nak balasnya Allah Ta'ala, yang nak menilai Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala suruh tolong, maka itu lebih afdal daripada dia berkeras untuk berada di tempatnya. Allah Ta'ala tak suka orang yang membesarkan diri kan, aku tak nak, Allah Ta'ala tak suka. Tolong tu Allah Ta'ala suka. Walaupun dia rasa macam hilanglah keberkatan, hilanglah kelebihan saf pertama, dia rasa je Allah Ta'ala nilai tidak begitu. Allah Ta'ala suka tolong orang kan. Dia tak boleh berdiri seorang-seorang, dia solat seorang-seorang di belakang saf orang lain kan. Makruh hukumnya. Kalau menurut mazhab Hambali kata batal, tak sah. Dia kena tarik juga orang supaya saf sama dengan dia. Kalau baru orang tu kena tarik ke belakang, tiba-tiba datang orang lain kan, jadilah 3 orang kat belakang tu, tetap juga orang yang membantu tadi tu dapat pahala musa'adah dia tu, membantu ta'awun, bertolong bantu atas alal birri wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan, tetap juga besar pahala dia. Okey, wallahu ta'ala akan datang. Kita akan sambung. Wa yajuzu lil musalli al mutawaddi ayat tamma bil mutayammim, harus orang yang solat dengan berwudu menjadi imam orang yang solat dengan tayamum. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.